Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia secara rasmi ditubuhkan pada tanggal 15 Februari 2005 dengan mempunyai peranan menguatkuasakan kesemua undang-undang persekutuan serta menyelamatkan nyawa dan harta benda di laut agar kedaulatan dan kesejahteraan maritim negara sentiasa berada dalam keadaan aman dan tenteram. Semenjak penubuhan agensi ini, Maritim Malaysia telah menempa pelbagai pencapaian dalam menjaga kira-kira 614,000 km persegi samudera negara, di mana angka ini adalah 2 kali ganda luas daratan Malaysia. Dengan kejayaan menyelesaikan pelbagai kes dalam negara mahupun di peringkat antarabangsa, ini membuktikan Maritim Malaysia begitu komited terhadap amanah yang diberikan. Sejak penubuhan Maritim Malaysia, ia diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Perdana Menteri. Namun bermula 2 Julai 2018, agensi ini ditempatkan di bawah pentadbiran Kementerian Dalam Negeri selari dengan fungsinya sebagai sebuah agensi penguatkuasa negara. Kemasukan Maritim Malaysia ke bawah Kementerian Dalam Negeri dapat memperkasakan lagi peranannya dalam memastikan ketenteraman dan keselamatan perairan negara sentiasa terjaga. Sehingga akhir Disember 2018, Maritim Malaysia merekodkan lebih 300,000 penggeledahan dilakukan, manakala lebih 8,000 operasi mencari dan menyelamat dilaksanakan dan lebih 11,000 tangkapan berjaya dibuat atas pelbagai kesalahan jenayah maritim. Bergerak dengan kekuatan 259 aset laut, 8 aset udara dan 14 radar pengawasan, Maritim Malaysia sentiasa peka terhadap ancaman keselamatan di zon maritim Malaysia. Pelbagai kes berprofil tinggi seperti rompakan di laut telah berjaya diselesaikan tanpa mengorbankan sebarang nyawa. Antaranya, kes rompakan MT Orkim Harmony pada tahun 2014. Kesemua perompak yang melarikan diri ke Vietnam juga turut berjaya diekstradisi ke Malaysia, seterusnya dikenakan hukuman yang setimpal. Antara lainnya, kejayaan mematahkan cubaan rompakan ke atas sebuah kapal tangki MT MGT-1 yang membawa muatan diesel bernilai hampir 7 juta ringgit di perairan negeri Terengganu pada September 2017 menerusi Ops Sailang, dan cubaan rompakan ke atas kapal MT Libo pada Jun 2018. Ia secara langsung membuktikan keberkesanan kawalan keselamatan oleh Maritim Malaysia. Status war zone ke atas Selat Melaka berjaya dipulihkan kerana kekerapan jenayah pelanunan sebelum tahun 2006 dapat ditangani sehingga hari ini, sekaligus menjadikan sifar kes rompakan di selat paling sibuk di dunia itu sejak tahun 2012. Indeks jenayah maritim juga mencatatkan peratus penurunan yang ketara pada 2018, iaitu 2.23% berbanding 2016 sebanyak 48.06%. Situasi yang dikecapi turut menyumbang kepada peningkatan jumlah kehadiran kapal dagang, sektor pelancongan maritim serta pertambahan kepada sumber hasil laut negara. Pelbagai inisiatif turut dilaksanakan oleh Maritim Malaysia bagi mensejahterakan keamanan dan keselamatan perairan negara. Ianya seperti perjumpaan rutin antara pengarah maritim negeri dan pengarah zon maritim dengan persatuan nelayan dan komuniti maritim setempat. Ini merupakan perkara yang diutamakan di mana dengan adanya kerjasama strategik yang erat antara Maritim Malaysia dengan komuniti, ianya dapat mengekang pelbagai aktiviti jenayah di laut dengan hasil maklumat yang dikongsikan oleh golongan nelayan. Ini termasuk usaha dan kerjasama yang dilakukan dalam membantras pencerobohan bot nelayan asing yang mencuri hasil laut Malaysia. Bagi perkembangan dan pembangunan kapasiti agensi pula, Kerajaan Malaysia telah mengiktiraf peranan Maritim Malaysia
apabila ianya diberi peranan dan tanggungjawab baharu, iaitu bertindak selaku Koordinator Pengawasan Udara di Zon Maritim Malaysia. Dengan kekuatan 5,000 perjawatan, agensi ini diterajui seorang ketua pengarah dengan dibantu 3 timbalannya, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Operasi, Timbalan Ketua Pengarah Logistik dan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan. Maritim Malaysia yang hanya mempunyai 5 wilayah seawal penubuhannya kini beroperasi dengan nafas baharu berkonsepkan 11 negeri, 18 zon dan 5 pos maritim. Secara langsung, struktur perjawatan di Maritim Malaysia turut diperluas dengan pelantikan dan kenaikan pangkat pegawai dan anggotanya. Maritim Malaysia amat mementingkan aspek kemahiran dan kepakaran pegawai dan anggotanya dalam aspek tugasan yang dipertanggungjawabkan. Misalnya, pengiktirafan ke atas pegawai pemerintah kapal wanita pertama negara berjaya mendahului agensi-agensi lain yang berada dalam industri keselamatan negara. Perkasa maritimku, peranan dan keberkesanan Maritim Malaysia telah banyak menempa nama Malaysia bukan sahaja dalam negara, malah ke peringkat antarabangsa. Pelbagai pihak dari luar negara turut menyatakan hasrat berkolaborasi dan bekerjasama dalam usaha mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Maritim Malaysia yang berdiri teguh dengan motonya mengawal, melindung, menyelamat akan terus memperkasakan peranannya dalam memastikan kelestarian zon maritim Malaysia terpelihara. Kami serius melaksanakannya.